KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Nura Amin Rahman, dietitian dalam Diet dan Nutrisi. Jadi untuk episod kali ini kita akan tengok sebenarnya transisi ataupun transition daripada ke arah healthy eating bagi atlet. Kenapa ini penting? Sebenarnya semua individu tahu bahawa pemakanan yang baik itu sangat penting dan pemakanan yang baik itu sangat bermanfaat untuk kesihatan yang baik berpanjangan, dan untuk atlet kesihatan ataupun pemakanan yang baik membantu meningkatkan prestasi atlet. Tetapi bagi atlet mungkin ada banyak faktor-faktor lain yang mengganggu atlet untuk melaksanakan semua keperluan yang dia dah tahu tentang pemakanan yang baik ataupun healthy eating tersebut untuk dia praktikkan di dalam kehidupan seharian sebagai seorang atlet. Terutamanya bagi atlet yang terpaksa berjauhan dengan keluarga. Kalau sebelum ni stay dengan keluarga, apabila terpaksa duduk di asrama ataupun ke tempat-tempat lain, atlet mungkin jadi begitu sukar untuk atlet mengamalkan semula pemakanan-pemakanan yang baik diamalkan pada setiap hari. Jadi penting untuk kita guide ataupun beri panduan kepada atlet bagaimana cara yang atlet boleh lakukan untuk transisi ataupun transition kepada healthy eating habit. Apakah yang dimaksud dengan healthy eating habit di kalangan atlet? Atlet kena faham bahawa atlet perlukan semua makronutrien, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Tak ada kumpulan makanan yang ketinggalan. Dan bukan setakat tahu tentang makronutrien tersebut, tetapi atlet juga perlu tahu bila atlet perlu ambil makro yang tersebut. Bila patut ambil karbohidrat, bila patut ambil protein, bila patut ambil lemak, dan perlu banyak mana semua kumpulan-kumpulan makanan dalam kumpulan makronutrien ini, yang mana ia memberi fungsi-fungsi yang tertentu. Bukan setakat makronutrien, mikronutrien ataupun vitamin dan minerals juga sangat penting. Basically semua orang tahu yang kita perlukan mikronutrien ini untuk kesihatan yang lebih baik, bukan sumber tenaga tapi mendapat manfaat untuk fungsi-fungsi tubuh yang lain. Tetapi ramai yang ambil jalan singkat untuk memenuhi keperluan mikronutrien, mereka lebih memilih untuk mengambil suplemen ataupun makanan tambahan. Jadi sebagai seorang atlet, penting untuk atlet memahami keperluan pemakanan atlet pada setiap hari training, hari latihan, pada setiap hari competition ataupun pada hari-hari biasa. Atlet seharusnya mengamalkan pemakanan yang baik ataupun better nutrition bagi memastikan atlet sentiasa berada dalam keadaan yang paling optimal. Apabila berada dalam keadaan yang paling optimal, ini boleh mengelakkan atlet tidak bertenaga semasa latihan, mengelakkan atlet mengalami injuries, dan pada masa yang sama membantu atlet mempunyai tenaga yang mencukupi untuk bertanding. Antara banyak cabaran apabila atlet berada di luar rumah ataupun keluar untuk mengamalkan pemakanan yang lebih sihat, atlet kadang-kadang keliru ataupun lebih banyak mudah terpengaruh dengan media-media sosial ataupun iklan-iklan di dalam media massa untuk ke arah cara hidup yang kurang sihat ataupun ke arah pengambilan makanan yang pelbagai, tidak fokus kepada makanan-makanan yang dapat membantu prestasi atlet itu sendiri. Jadi dari masa ke semasa atlet perlu belajar ataupun perlu lebih fokus untuk mengambil makanan yang perlu ataupun yang sihat dalam diet seharian bagi memastikan atlet sentiasa berada pada fasa yang betul dalam latihan, dalam competition ataupun setiap hari dengan mengambil keperluan nutrien yang mencukupi. Jadi sekejap lagi kita akan belajar pula bagaimana sebenarnya kita nak memupuk ataupun nak ke arah
kehidupan ataupun pemakanan yang lebih sihat bagi atlet satu persatu supaya atlet dapat mengubah tabiat makanan yang kurang sihat ke arah makanan yang lebih sihat, yang mana secara tak langsung akan memberi kesan yang baik kepada atlet itu nanti. Sekejap lagi kita akan tengok satu persatu langkah demi langkah bagaimana nak membantu atlet merancang ke arah pemakanan yang lebih baik dalam kehidupan seharian seorang atlet. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya kita akan lihat step-step ataupun langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk membantu atlet mengamalkan pemakanan yang lebih baik dan lebih sihat. Untuk yang pertama, step yang pertama kita boleh create awareness sebenarnya tentang healthy eating habit tu sebenarnya ataupun merubah tabiat pemakanan atlet. Jadi atlet kena sedar yang mana healthy eating habit, yang mana juga unhealthy eating habit. Apa yang atlet boleh lakukan pada fasa ini ataupun pada peringkat ini adalah atlet boleh rekodkan pengambilan makan atlet selama 3 hari, termasuk kuantiti makanan yang diambil, jenis makanan yang diambil, masa makanan tersebut diambil dan jenis-jenis makanan dan cara masakan makanan tersebut. Rekodkan kesemua makanan yang diambil dalam tempoh 3 hari ataupun sediakan food journal. Dengan cara ini, atlet akan nampak dengan lebih jelas bagaimanakah corak pemakanan atlet pada satu-satu masa. Jadi kita ambil 3 hari untuk atlet letakkan setiap kali makanan yang diambil pada setiap masa, letakkan masa sekali termasuk pengambilan air dan kuantiti yang diambil termasuk cara makanan itu diambil. Dengan cara ini, atlet juga boleh letakkan sekali apa yang atlet rasa ataupun energy level atlet pada hari-hari tersebut pada masa-masa makanan tersebut diambil. Jadi senaraikan terus semua pengambilan makanan termasuk pengambilan air. Contohnya mengambil air manis pada jam sekian-sekian-sekian, mengambil makanan begini contohnya apa pada waktu malam. Jadi ini akan membantu atlet dapat gambaran yang lebih jelas bagaimana corak pemakanan atlet tersebut pada setiap hari. Jadi itu kita dapat atau bantu atlet untuk dapat gambaran dengan jelas sama ada dia mempunyai healthy eating habit ataupun unhealthy eating habit. Okay. Kemudian lepas kita dah ada awareness, dia boleh go through balik dia punya food journal tu dan review pula. Review balik food journal yang dicatatkan dalam tempoh 3 hari tu dan keluarkan yang mana dirasakan dia perlu buat perubahan daripada food journal yang dia dah catatkan sebelum tu. Contohnya, tadi kita cakap tentang pengambilan air manis. Mungkin dia kata, okey, pengambilan air manis ni terlalu banyak, dia perlu kurangkan pengambilan air manis, fokus kepada air kosong dan caranya adalah dengan membawa botol pada setiap masa. Itu antara satu habit yang boleh dikeluarkan daripada food journal yang dia dah sediakan untuk tempoh 3 hari. Jadi review balik, go through satu-satu, lihat balik yang mana habit yang perlu ditambah baik, mana habit yang perlu dikeluarkan dan letakkan habit-habit yang baru. Sebenarnya bila kita kata tabiat ni, kalau kita buat satu perubahan pun dah membantu kita untuk ke arah yang lebih baik. Kita tak perlu tukar semua habit kita dalam satu-satu masa. Kita boleh pergi peringkat demi peringkat sehingga kita dapat jadikan tabiat yang kurang sihat itu ke arah yang lebih baik. Jadi tak perlu satu hari senarai 10 tu kita buat dalam satu masa yang kemudian kita rasa macam fed up ataupun tak mampu nak buat perubahan tersebut. Sebaiknya keluarkan habit-habit tersebut dan cuba untuk ubah satu persatu mengikut kesesuaian pada masa-masa tersebut. Jadi bila kita dah review, kita dah ada cadangan, kita dah tahu apa nak buat. Yang ketiga, lepas kita kena
plan into action lah. So kita kena ambil tindakan. Okay, ambil tindakan terhadap apa sahaja perancangan yang kita dah buat tadi untuk ubah satu persatu. Apa antara eating habit yang baik yang boleh kita amalkan setiap hari bagi atlet? Antaranya adalah tentang pengambilan sarapan pagi. Okay, kadang-kadang atlet dia rasa tak cukup masa untuk training pagi, jadi dia tak ambil sarapan pagi. Jadi atlet sebenarnya penting untuk difaham bahawa skip breakfast akan membawa kesan yang tidak baik kepada prestasi atlet, sebab atlet perlukan tenaga yang mencukupi pada setiap hari dan pada sepanjang hari daripada pagi sampai ke malam. Okay, jadi kalau kata jenis yang mungkin dia akan mention dekat sini, dia skip breakfast. Dia skip sebab dia tak biasa makan pagi. Jadi dia kena train diri dia untuk ada breakfast pada setiap hari. Untuk langkah yang pertama, atlet mungkin boleh pastikan makan dengan jumlah yang kecil. Okey, dia ada breakfast tapi dia makan dengan kuantiti yang kecil. Instead of dia ambil big one ataupun dengan kuantiti yang 400-500 kalori, mungkin dia boleh mulakan dengan just ambil susu ataupun ambil toast dengan telur. Okay, jadi dengan cara tu dia ada ubah satu tabiat yang lain. Antara lain juga apa yang atlet boleh lakukan ke arah pengambilan makanan yang lebih baik, cara yang lebih baik selain daripada breakfast. Pastikan atlet sentiasa ada pengambilan karbohidrat yang mencukupi dan ada pada setiap kali waktu makan. Pergi kepada karbohidrat yang jenis kompleks, yang mana kita tahu kompleks karbohidrat mempunyai kadar kenaikan gula yang lebih lambat. Jadi ini sangat bermanfaat untuk atlet supaya dia dapat sustain tenaga dengan lebih lama dalam satu-satu tempoh berbanding dengan pengambilan simple karbohidrat. Okey, pengambilan protein juga. Okey, cuba untuk pastikan setiap kali waktu makan atlet ada pengambilan protein, yang mana protein penting untuk pembesaran dan membaiki tisu-tisu dan sel-sel yang ada di dalam tubuh badan atlet. Jadi pastikan setiap kali waktu makan buat perubahan. Kalau dulu mungkin tak makan protein yang mencukupi, tak cukup protein, mungkin skip mana-mana waktu makan dengan tidak mengambil protein ataupun memilih protein yang tertentu. Jadi perubahan yang lebih baik, fokus kepada setiap kali waktu makan mesti ada protein. Jadi fokus ada protein dan cukup jumlah protein pada waktu tersebut. Kemudian pastikan pengambilan vitamin D dan juga kalsium yang mencukupi, dan ini membantu atlet sekiranya atlet ada mengambil kalsium daripada susu. Jadi produk tenusu kita memang dah sedia maklum ada banyak manfaat selain mempunyai banyak vitamin, ada kalsium, ada juga protein yang baik, ada juga sumber karbohidrat. Jadi untuk remaja, untuk atlet penting untuk ambil susu setiap hari sama ada waktu malam dengan waktu pagi untuk pastikan cukup pengambilan protein yang high quality dan juga minerals-minerals yang lain. Selain daripada tu, jangan lupakan pengambilan buah-buahan. Okay, ini selalu yang boleh buat habit yang lebih baik. Pastikan ada banyak color buah-buahan daripada setiap hari, buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, so ada color hijau, ada color merah, ada color orange. Lagi banyak color, lagi bagus sebab setiap kumpulan makanan itu ada keperluan ataupun ada nutrien-nutrien yang berbeza. Limitkan ataupun hadkan pengambilan lemak ataupun dressing yang creamy. Okay, yang mana kita tahu mempunyai lemak yang tinggi dan jenis lemak yang tak baik. Jadi tapi go kepada dressing ataupun dressing kepada salad tu yang lebih sihat sumber lemaknya, macam olive oil dressing, sesame seed punya dressing, yang mana kita tahu kandungannya adalah lebih baik berbanding kita ambil jenis dressing yang creamy punya base. Jadi itu antara tips-tips yang boleh kita ubah kepada atlet supaya dia dapat amalkan pengambilan yang lebih baik. Seterusnya tentang hidrasi. Penting untuk atlet amalkan hidrasi yang baik. Itu salah satu habit baik yang patut atlet buat sebenarnya. Okey. Tapi ramai orang tertinggal untuk habit yang baik ini, untuk minum mencukupi pada setiap hari. Bukan minum masa dahaga sahaja, bukan minum masa training sahaja, bukan minum masa competition sahaja, tapi dia kena throughout all the day. Jadi kita kena pastikan setiap hari pengambilan air mencukupi, baru badan kita dapat berfungsi dengan baik dan kita akan dapat maksimalkan semua nutrien dengan
penggunaan nutrien itu dengan lebih baik untuk kesihatan tubuh badan kita. Pengambilan sayur-sayuran, pengambilan buah-buahan, pastikan lemak yang diambil itu rendah. Jaga juga pengambilan garam ataupun makanan-makanan yang terproses. Pada waktu tertentu atlet mungkin memerlukan garam sekiranya elektrolit rendah, tapi pada keadaan hari biasa atlet perlu pastikan dia tidak mengambil makanan terproses ataupun processed food berlebihan, yang mana kadang-kadang processed food itu mengandungi sodium ataupun garam yang berlebihan. Begitu juga dengan trans fatty acid, yang mana kita tahu kesan buruk kedua-dua elemen ini akan mengganggu prestasi atlet. Pada masa yang sama sebenarnya dia mungkin akan menyebabkan atlet mengambil kalori yang berlebihan, yang mana boleh menyebabkan atlet tambah berat badan yang tak diperlukan ataupun unwanted fat gain sebenarnya. Sedangkan dalam tempoh-tempoh ini atlet patut ada susuk tubuh ataupun untuk badan yang optimal untuk sukan masing-masing. Jadi pengambilan makanan yang baik secara berterusan, secara tidak langsung sebenarnya membantu atlet untuk kekalkan berat badan yang baik, badan yang tidak berlebihan, mempunyai komposisi yang betul, mempunyai pembesaran yang normal mengikut umur, mempunyai berat yang sesuai juga ketinggian yang sesuai. Tak dilupakan juga pengambilan makanan yang tinggi dengan iron ataupun zat besi. Okey, jadi kalau kata atlet suka makan cereal, cereal bagus bila kita nampak cereal ataupun bijirin tu di-fortified dengan nutrien-nutrien tertentu, yang mana ini akan bantu tambahkan nutrien yang diperlukan untuk atlet. Cuma apabila kita ambil nutrien ataupun cereal begini, kena pandai baca label makanan, yang mana kita nak elakkan pengambilan cereal yang tinggi dengan jumlah gula. Okay, kalau nak lebih sihat sebenarnya gabungan di antara karbohidrat dan juga protein untuk satu hidangan yang lebih lengkap. Itu antara perubahan-perubahan yang boleh dibuat oleh atlet apabila dia dah kenal pasti daripada awal apakah corak pemakanan atlet tersebut pada satu-satu masa, kemudian dia dah kenal pasti dan buat perubahan yang lebih baik bagi memastikan atlet mengambil semua kumpulan makanan, mengambil makronutrien yang mencukupi, mikronutrien yang mencukupi untuk keperluan seharian dan juga untuk keperluan atlet dalam latihan dan juga dalam pertandingan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay, jom kita tengok tips-tips lain yang boleh atlet buat untuk pastikan atlet ke arah makanan yang lebih baik. Kalau atlet pernah dengar, kita ada meal prep. Meal prep adalah satu metod iaitu meal preparation dekat sini, yang mana atlet boleh plan sebenarnya pemakanan atlet itu supaya dia menjadi lebih teratur. Dan seterusnya atlet juga boleh amalkan mindful eating. Mindful eating ni kita kata makan dengan sedar. So kadang-kadang kita mungkin tak mindful pun sebenarnya mindless eating, di mana kita makan dengan keadaan tak sedar. Tapi bila kita amalkan mindful eating,
Jadi apabila atlet mengamalkan pemakanan yang lebih baik ataupun mengubah corak pemakanan ke arah healthy eating habit ini, sebenarnya atlet akan dapat manfaat secara terus, yang mana atlet nanti boleh rasa sendiri antara manfaat-manfaat yang akan atlet dapat apabila dah melakukan perubahan satu demi satu. Dapatkan manfaat yang secara keseluruhannya meningkatkan kesihatan yang lebih baik dan dapat membantu kita dalam meningkatkan prestasi sukan kita. Bukan sahaja makanan yang baik tapi juga tabiat pemakanan yang lebih baik. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.